إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saya berpesan kepada diri saya dan juga tuan-tuan sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Surah Ali Imran ayat 123. Sesungguhnya Allah telah membantu kamu dalam peperangan Badar, sedangkan kamu ketika itu adalah orang yang sangat lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mensyukuri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berada dalam bulan Ramadan yang penuh dengan tawaran-tawaran kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Siang kita berpuasa, malam kita bertarawih, kita hiasi siang dan malam kita dengan membaca Al-Quran. Dan kita semua ini menginginkan, mengidamkan bertemu dengan Lailatul Qadar, yang mana ganjarannya melebihi daripada 1000 bulan. Kalau ditanyakan tentang tawaran-tawaran ini, siapa pun tidak akan menolaknya. Dan mudah-mudahan kita tergolong di kalangan mereka yang beroleh kejayaan, beroleh ganjaran yang Allah SWT tawarkan kepada kita. Ramadan juga mengingatkan kita kepada banyak peristiwa besar. Sepanjang sejarah kita lihat dalam bulan Ramadan ini banyak berlaku peristiwa besar. Antaranya kisah Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Yang kedua, pembebasan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa oleh pemimpin Islam Salahuddin Al-Ayyubi. Pada bulan Ramadan, 17 Ramadan juga menyaksikan peristiwa turunnya wahyu yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga pada 17 Ramadan tahun ke-40 Hijrah telah berlakunya peristiwa syahid Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang telah ditikam oleh musuh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian, dalam khutbah yang ringkas ini saya ingin berkongsi kepada kita semua peristiwa besar yang berlaku juga pada bulan Ramadan yang kita tidak akan boleh lupakan, iaitu peperangan Badar Al-Kubra. Berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Pada tahun tersebut juga perintah berpuasa diwajibkan ke atas umat Islam. Tahun yang sama diwajibkan manusia umat Islam berpuasa, dan pada tahun yang sama diuji dengan peperangan Badar Al-Kubra. Selama 313 orang Islam menuju ke Badar, asalnya bertujuan untuk menyekat kafilah perniagaan Quraisy
yang dipimpin oleh Abu Sufyan Al-Harb yang baru pulang dari Syam menuju ke Mekah. Orang Arab mereka suka berniaga. Cara hidup mereka berniaga. Mereka membawa barang dagangan. Rasulullah SAW dan sahabatnya merancang untuk menahan rombongan Abu Sufyan ini. Tetapi Abu Sufyan dia pilih jalan lain kerana dia mendapat tahu perancangan Rasulullah SAW ini. Lalu dia pilih jalan lain. Sementara itu dia telah menghantar utusan ke Mekah. Abang dekat Abu Jahal, ni Muhammad ini sedang merancang untuk melakukan rampasan kepada barang-barang dagangan kita. Bila lalu jalan lain, tak bertembunglah Abu Sufyan dengan kumpulan Rasulullah SAW. Lalu Abu Sufyan pun menghantar utusan kepada Abu Jahal. Abang semula dia kata, tak payah hantar bantuan, dah kami dah lepas dah, tak bertembung dengan Rasulullah SAW. Tetapi Abu Jahal dengan sombongnya dia mengatakan, demi Allah kita tidak akan mahu pulang sekarang sehingga kita sampai di Badar. Kita berpesta di sana selama 3 hari. Kita semelih unta, minum arak dan menyanyi sehingga seluruh bangsa Arab mengetahui perhimpunan dan kedatangan kita. Maka kehebatan kita akan terus menerus dapat dilihat oleh mereka. Maka mereka pun meneruskan hasrat dengan penuh kesombongan untuk menghancurkan Rasulullah SAW dan para sahabat. 1000 orang menentang 313. 313 ni datang bukan nak berperang, tidak datang dengan kelengkapan perang, tetapi 1000 orang ni penuh dengan kelengkapan senjata, dengan tentera berkuda, dengan senjata yang lengkap ketika itu. Maka dengan jumlah yang sedikit dan kelengkapan yang tidak mencukupi, namun yang ada pada orang Islam ketika itu adalah semangat jihad demi mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Semangat jihad yang membara dalam diri umat Islam ketika itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pada malam sebelum berlakunya peperangan tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bantuannya berupa hujan. Hujan yang menjadi bantuan kepada tentera-tentera Islam dan ianya menjadi bencana kepada tentera musyrikin ketika itu. Oleh kerana faktor kedudukan kemah di tanah yang bersesuaian dengan keadaan hujan tersebut menyebabkan ianya memberi keselesaan kepada orang Islam dan memberi keburukan kepada, menjadi bencana kepada musyrikin Quraisy ketika itu. Dan maka pada malam 17 Ramadan, tentera Islam juga diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana mereka dapat tidur dengan nyenyak. Kalau tuan-tuan ingin mengetahui lebih lanjut, belik suratul Anfal. Surah Anfal cerita panjang tentang peperangan Badar, apa yang berlaku dalam peperangan Badar, siapa yang tolong dan membantu tentera-tentera Islam dalam peperangan Badar, dengan tidur, dengan hujan dan sebagainya. Maka pada pagi Jumaat 17 Ramadan tersebut, bersedialah untuk berperang. Rasulullah SAW sendiri menyusun saf. Selepas itu Rasulullah SAW mengangkat tangan untuk berdoa, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu doa yang sangat masyhur. Allahumma anjiz li ma wa'adtan, Allahumma ati ma wa'adtan, Allahumma in tuhlika hadhihi al-'isabata min ahli islami la tu'bad fil ardi. Ya Allah, wahai Tuhanku, tunaikanlah apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, wahai Tuhanku, kurniakanlah apa yang dijanjikan kepadaku. Ya Allah, wahai Tuhanku, jika Engkau binasakan pasukan kecil ini, maka Engkau tidak akan disembah lagi di bumi. Begitulah
pengaduan Rasulullah SAW dalam saat-saat getir 313 orang tanpa kelengkapan senjata bertempur dengan 1000 bala tentera musyrikin Quraisy yang lengkap bersenjata dan perisai. Begitulah pengharapan yang diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertempuran bermula dengan 3 pendekar daripada tentera Islam bertemu dengan 3 pembesar Quraisy yang akhirnya memberi kemenangan moral yang pertama kepada tentera Islam. Tiga-tiga pembesar musyrikin Quraisy telah mati di tangan pemimpin pembesar-pembesar panglima-panglima Islam. Pada peringkat kedua, tentera Islam mula dibantu oleh para malaikat. Ketika itulah nampak disaksikan oleh orang Islam terputusnya kepala dan tangan musuh tanpa dilihat siapa yang memancungnya. Terdengar pukulan cemeti dari atas dan terdengar suara pahlawan berkuda. Kepala musuh terputus sebelum pedangnya datang mengenai batang tengkuk musuh. Iblis yang menyerupai dirinya sebagai Suraqah bin Malik merasa gemetar apabila melihat Iblis nampak penyertaan malaikat. Dia terus lari kerana dia kata dia nampak apa yang tidak mampu dilihat oleh tentera-tentera kafir dan dia begitu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia mencampakkan dirinya ke dalam laut dan meninggalkan medan peperangan. Dan dalam peperangan Badar juga Abu Jahal sendiri telah berjaya dibunuh. Ada cerita khusus tentang Abu Jahal dibunuh oleh 2 orang kanak-kanak. Tuan-tuan carilah sendiri ceritanya. Sedang jemaah yang diberkati oleh Allah SWT sekalian. Peperangan yang bersejarah ini berakhir dengan kemenangan yang nyata kepada tentera Islam, di mana 70 orang musyrikin terbunuh dan 70 orang lagi berjaya ditawan. Manakala 14 orang tentera Islam telah gugur syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemenangan ini telah meletakkan Islam agama yang tertinggi dan umat Islam menjadi bangsa yang kuat, bukan lagi sebagai mangsa penindasan para kufar. Semoga semangat jihad Badar ini akan membakar semangat kita dalam memastikan Islam menjadi agama yang memerintah, bukan agama yang diperintah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Anfal ayat yang ke-9, إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Sadaqallahu azim. Maksudnya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum lis-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin.